Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'da. Allahumma rahmana bil Qur'anil azim wa ja'al lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna min ma nasina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alayhi wa atmatan nahar wa ja'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, alhamdulillah pertamanya dan selamanya syukur berjaya kepada Allah SWT kerana pada malam ni kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah SWT untuk bertemu. Saya rasa kita ni dah berminggu-minggu dah, dan alhamdulillah kita dah pun berada di penghujung buku kita, yang mana kita rasa macam dekat nak habis ni, rasa pula macam rindu nak mengaji lagi kan. Padahal masa awal-awal dulu, Allah, bila nak habis ni kan, daripada 200 orang tinggal 90 orang, ramai hilang kan. Syuhada pun, syahid pun ramai kan. Tapi tak apa, saya tidak mengira mereka sebagai syuhada atau syahid, sedangkan mereka ada dalam grup Telegram. Mungkin mereka tak dapat hadir kerana ada urusan-urusan tertentu, lantas mereka lihat daripada video-video yang dalam Telegram, dan insya-Allah kita harapkan apa saja yang kita pelajari daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni, semoga Allah Subhanahu Wa Taala redha dan juga berkati segala ilmu-ilmu yang telah kita pelajari sehingga hari ini, insya-Allah. Baik, insya-Allah pada malam ni kita nak sambung pengajian kita dulu. Sebelum saya huraikan tajuk-tajuk requested, banyak orang request ni, tapi dalam banyak-banyak tajuk yang request kat saya paling suka pelajaran berkaitan dengan wakaf ibtidak. Cumanya saya sendiri belum, maksudnya belum kenal pasti, dan saya tahu beberapa orang pelajar di Malaysia ni atau beberapa orang guru yang memang ada mengajar tentang wakaf ibtidak ni, dan saya nak tengok sejauh mana cara mereka mengajar. Nak tahu dulu. Sebab pertama, saya bukanlah pakar buat wakaf ibtidak ni. Cuma adalah sedikit tu kira macam 1/1,000,000 lah. Sedikit faham bahasa daripada Quran ni. Bolehlah nak berhenti kat mana, nak mula kat mana tu adalah. Cumanya nak juga pastikan terlebih dahulu, tak sekisahlah guru Arab ke, guru Melayu ke, guru apa bangsa sekalipun, macam mana cara metod yang diajar oleh mereka. Yang saya kira kalau kata saya pun nak buka kelas wakaf ibtidak untuk kelas kita ni, ke depan nanti, mungkin saya nak guna metod yang lain. Sebab kalau nak guna metod yang sama dengan guru-guru lain, maka pelajar boleh pilih sebab ada nak duduk sini atau nak duduk sana, tak ada masalah. Tapi saya nak yang lebih, orang kata apa, yalah, kita ni ada satu perangai kan. Ada setengah orang dia ada banyak, tapi dia lebih suka bagi sikit-sikit jaga orang. Biar dia kekal banyak, tak apa. Tak tahulah, saya bukan jenis yang macam tu lah. Kalau saya ada sikit pun, saya cuba nak bagi banyak seboleh mungkin. Saya akui saya ada sikit je, tapi saya rasa saya tak boleh bagi yang sikit tu, melainkan saya kena bagi yang lebih banyak daripada apa yang saya ada. Jadi saya sendiri belum kenal pasti dan juga belum belum istiqoroh lah gitu. Katanya belum bersetuju lagi dengan admin sama ada nak teruskan kelas wakaf ibtidak ataupun tidak. Tapi lebih kepada saya nak buat kajian terlebih dahulu, research dulu tentang kelas-kelas wakaf ibtidak yang ada di Malaysia ataupun yang ada di luar negara. Nak tengok dulu metod pengajian mereka, sejauh mana kelas itu berkesan dan sebagainya. Kemudian barulah saya decide untuk sambung kelas kita ni dengan kelas wakaf ibtidak. Okey. Sebelum tu, insyaAllah kita sambung dulu tajuk kita. Okey, malam ni kita nak sambung tajuk bab tanda sukun pada muka surat yang ke-240. Okey, boleh buka buku muka surat 240, kalau cetakan ketiga lah. Kalau cetakan kedua tu mungkin saya tak tengok cetakan kedua muka surat berapa, tapi kalau siapa yang ada cetakan kedua, siapa yang boleh tolong saya, dia tulis 444 Ustaz. 444 okey. Kalau siapa yang ada cetakan kedua muka surat 444, okey, boleh tulis dekat ruangan chatting itu. Kalau siapa yang rajin tulis dekat ruangan chatting itu muka surat 444 untuk cetakan kedua. Cetakan ketiga muka surat 940. Okey, baik. Tanda sukun. Tanda sukun ni yang kita duk panggil mati tu lah. Tanda mati, tanda sukun. Okey.
Khalil bin Ahmad telah mencipta dia sendiri yang reka tanda sukun tu, yang mana diambil daripada kepala huruf kha, yang mana kha itu sendiri adalah mewakili perkataan yang namanya khafif. Khafif. Khafif ni kalau ikutkan ringan. Khafif. Jawab apa nama lawan dia thaqil. Thaqil ni berat. Thaqil lawan dia khafif. Tapi merujuk kepada, tapi nak kata ringan tu bukanlah ayat tu jadi ringan baca tak. Cuma digunakan perkataan khafif tu untuk menunjukkan bahawa di situ ada tanda kena letak sukun, kena baca dengan sukun kat situ, maka kena takhfif, kena baca khafif pada huruf tu. Istilah dia lah, istilah yang digunakan oleh Khalil. Okey, maka bila dah ambil kepala huruf kha, potong dia, dan buang titik dia dan letak dia di atas mana-mana huruf yang nak ditandakan sukun. Maka kalau kita tengok setiap mushaf, kalau dulu-dulu punya mushaf memang nampak jelas kha tu. Kalau tengok tengok di belah kiri tu kalau nampak. Nampak inna a'tayna dia tulis kan. Inna a'tayna. Atas ain tu ada tanda sukun. Memang nampaklah. Jelaslah nampak macam kepala huruf kha tu. Ya pun sama. A'tayna nampak atas ya pun dia letak ya tanda huruf kha tu. Okay, kat sini pun ada qul ya ayyuhal kafirun, atau ada qul, kemudian ada al kafirun. Okey, wama. Okey, baik. Yang ini adalah merupakan yang mana kalau pada huruf kha ni kemudian ianya dipakai oleh orang masyariqah. Masyariqah ni geng-geng orang Arab belah timur ni memang pakai. Contohnya macam dia kata apa tau? Macam Abu Amru sendiri kata, pakai bahasa Arab seperti sebawai dan mengikutnya menjadi huruf kha kepada tanda sukun ni merujuk kepada kataan awal dah khafif tu. Okey. Tapi walau bagaimanapun ulama-ulama belah-belah Maghribah ni merujuk kepada geng-geng yang berada di barat. Barat ni macam sekarang negara Arab yang ada di barat ni macam contoh Turki, Tunisia, Maghribi kan contohnya. Mereka yang berada belah-belah barat sana, mereka ada istilah sendiri di mana mereka pakai jazam. Pakai kalimah jazam, and then huruf yang berada di akhir jazam tu merupakan mim, dan mereka ambil kepala mim tu tanpa ekor, letakkan atas huruf yang sukun. Maka itulah sukun di sisi orang-orang Maghribah. Saya sendiri, waktu saya pakai laptop, apa nama ni, bukan nak minta maaf, saja je nak beritahu. Okay, apa yang saya pakai sekarang ni, MacBook. MacBook ni Apple kan? Betul lah Apple. So, Mango. MacBook ni dia daripada Apple. So, bila kata Apple ni, dia memang daripada Amerika lah. Bila sebut tentang Amerika, mana dia datang daripada barat. Okay, datang dari barat. Jadi apa yang berlaku? Tengok saya tulis sini. Saya tulis kat sini. Contohnya macam fa. Katalah macam mana fa saya? Fa. Bila cari tanda sukun, nampak? Tanda sukun ni adalah bulat. Kalau ya pun tak bulat-bulat. Ya bulat. Apa nama tanda sukun dia? Tanda sukun dia. Huruf X ni. Ba, ni back nampak tak? Tulislah huruf apa pun. Ya. Nun, okey, X. Shift X. So tanda sukun dia bulat. Duk pelik. Apa hal laptop ni tanda sukun dia bulat? Rupa-rupanya memang laptop ni main dari Amerika. Memang dia pakai penulisan gaya Maghribah. Jadi penulisan gaya barat. Maka sukun dia bukan pakai sukun kha lah. Namun Quran yang kita baca hari ini memang Quran daripada Maghrib Masyariqah ataupun daripada timur. Arab Saudi semua timur lah, timur tengah kan, daripada timur. Maka mereka pakai kepala huruf kha, menjadikan dia sebagai dan huruf yang perlu dibaca dengan sukun, ataupun nak senang cakap lagi, huruf yang perlu dibaca dengan izhar. Okey, contoh kita tengok belah kiri ni. Okey, gambar ni belah kiri bawah tu wama unzila tanda bulat. Okey, la yashtarun tanda bulatnya tadi saya tunjuk tadi. Ulaika lahum, dia buat bulat tu adalah di mana bulat ni diambil daripada ujung huruf jazam mewakili kepala huruf mim. Okey, ini secara sejarah lah. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa masih ada lagi. Kalau Quran Maghribah saya pun tak ada sampai negara-negara sana. Kalau penulisan orang sana mungkin ada lagi lah. Mungkin kalau kita berjumpa lah Quran mereka memang ditulis begitu. Jadi tak pelik lah kalau tengok orang, apa tanda sukun dia macam pelik. Tanda sukun kita macam ada orang dulu saya ingat kita belajar tu nampak macam bumerang. Oh, rupanya bukan bumerang. Kepala huruf kha. Kepala huruf kha tu orang kata nampak macam bumerang. Ingatkan bumerang apa dalam ngaji ni? Tak. Kepala huruf kha tu lah yang katakan tanda sukun. Okey. 241. Tanda syaddah ataupun tanda tasydid. Orang Melayu kata sabdu. Okey.
Tak apalah, panggillah mana pun. Ya, semuanya saya rasa tak ada bercanggah antara satu sama lain. Baik, Al-Khalil bin Ahmad juga antara orang yang mencipta tanda tasydid ni. Di mana diambil daripada perkataan huruf shin itu sendiri, daripada kalimah syadid. Syadid. Syadid ni kuat, gitu kan? Syadid ni kuat. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Syadid. Allah Taala tu maha kuat, maha perkasa, maha ganas. Allah Taala tu boleh syadidul iqab. Ganasnya, kuatnya Allah Taala pada pembalasan dan hukuman. Okey. So dalam kitab Muhkam fi Naqdil Masahih karangan Imam Abu Amr Ad-Dani, kata dia apa? Bentuk tanda tasydid mengikut mazhab ini adalah huruf shin, memang huruf shin. Dibuang titik lah. Diambil daripada awal perkataan syadid, itulah shin sendiri. Ia adalah pegangan mazhab Al-Khalil dan Sibawayh sendiri. Sibawayh ni kalau pernah kepala siapa yang first time dengar nama Sibawayh, Sibawayh ni adalah salah seorang ulama yang memang pakar dalam bidang nahwu. Nahwu saraf, memang Nahu lah, Sibawayh ni lebih kepada Nahu lah. Kalau kita sebut tentang Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, orang nampak tu Imam Syafi'i yang pakar dalam bab mazhab fiqh. Imam Ahmad bin Hanbal sebagai contoh. Ataupun Allah lupa, Imam Abu Hanifah tu, siapa ingat nama betul dia? Imam Abu Hanifah. So semua tu adalah ulama-ulama bidang fiqh. Kalau macam Imam Malik sebagai contoh, sama juga Imam Malik ni ulama bab fiqh juga dalam masa yang sama, ulama dalam bab hadis. So Imam Imam Sibawayh ni sebagai contoh ulama dalam bab nahwu. So mereka ni sangat menitik beratkan benda-benda macam ni. Okay, baik. Kemudian dalam muka kosong yang sama, tanda hamzah wasal. Okay. Tanda hamzah wasal ni memang hari ni kita tengok dia dah pakai kepala huruf sad yang kecil. Ambil sad tu, buang ekor dia, dah jadi macam kepala huruf sad sebagai tanda hamzah wasal. Yang mana asal usulnya adalah daripada perkataan silah. Silah. Silah ni maksudnya sambung. Silah. Okay. So kata Imam Abu Amr Ad-Dani, pakar penandaan titik, maksudnya pakar dhamma, menamakan bentuk ini sebagai silah. Itulah benar-benar sambung. Silah ni maknanya sambung. Kerana perkataan sebelum huruf alif yang berada tanda silah ni akan disambungkan dengan huruf selepasnya, maka kedua-duanya bersambung dan sebutannya dihilangkan. Macam kita tahu sebelum ni lah. Macam bila basuh je huruf sebelum hamzah wasal ni, maka hamzah wasal tadi tu digugurkan. Okey, tengok belah kiri, gambar kecil tu. Dulu-dulu memang jelaslah kelihatan, nampak dia sad, lam, ta ni. Ha ni tu, ha je. Ta tu buang titik dia lah. Silah-silahan sebutkan silah. Okey. Memang jelaslah. Tapi zaman berganti zaman, berlalunya zaman, maka lama-lama dia hilang lam apa? Lam tu macam dah mula hilang sikit. Kemudian ta tu automatik hilang lah. Akhirnya tinggal kepala sad sahaja. Itulah tanda hamzah wasal. Okey, baik. Seterusnya, tanda mat. Yang ni yang saya duk sebut sebelum ni. Ada ke misai lah, ombak rindu lah, tanglong lah, apa pedang lah yang tak boleh tahan tu, pedang betul. Belajar tajwid ni pedang ke apa tu. So tak apalah untuk peringkat awal-awal, tak apalah, mungkin nak bagi orang kenal, tetapi bila dah masuk lama sikit 3, 6, 4 kelas, udahlah dia bagi pedang-pedang ni, bagi tahu lah, sebab kita nak bagi orang kata apa yang asli kat ilmu tu. Bagi tahu asal usul dia adalah daripada memang perkataan mad itu sendiri, maddun, mad, daripada memanjangkan huruf tersebut. Memang kalau Quran dulu-dulu pun cuba tengok belah kiri tu, memang ditulis mad, mim dal, nampak mim dal tu. Mim dengan dal. Dulu-dulu punya Quran lah. Sebelum tanda macam kita sekarang ni. Kemudian lama-lama tengok belah kiri lagi, yang bulatan merah ni, dia mim tu nampak macam hilang sikit dah. Tinggal dal je, tarik tinggal dal je. Yang mula-mula lagi ni, yang biru ni, bulatan biru ni nampak mim dal, memang nampak mim tu. Main lama sikit, dia tarik hilang kepala mim tu, tinggal dal je. Tinggal dal je. Lepas tu main lama lagi sampai zaman kita hari ni, akhirnya dal pun jadi sengit dah. Dan mim tu memang dah tak ada daripada hari tu lagi lah. Dah tinggal bentuk dia macam mat hari ni lah. Maka so itu sejarah dia sebagai tanda huruf mat. Nampak dia buat ni. Dari biru jadi merah, kemudian jadilah hijau ni. Dia adalah daripada perkataan mim dan juga dal. Memang mat. Memang nama dia mad, tanda mad. Nampak je tanda mat ni panjang. Mengikut kesesuaian hukum mat yang kita belajar sebelum ni. Okay, baik. Kemudian pada muka surat 242 lagi, tanda huruf yang ditulis tetapi tidak
disebut. Banyak dalam Quran kita ni huruf tu ada tapi kita tak sebut dia. Okey, baik. Imam Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya kata hendaklah diketahui bahawa pakar-pakar dot ni yang meletakkan titik ni maksudnya, okey, di kalangan ahli Madinah yang terdahulu dan juga di negeri kami Basrah bersepakat untuk meletakkan bulatan kecil berwarna merah di atas huruf yang ditambah pada penulisan tapi tidak disebut. Ini dinamakan sebagai, kalau kita belajar dulu, dipanggil huruf ziyadah. Harful ziyadah, huruf-huruf tambah. Maksudnya dia ditambah pada tulisan tetapi tidak pada bacaan. Okey, baik. Kemudian dia membawa ke contoh berikut. Contohnya macam mi'ata, ulul albab, ulaika, contoh. Naba'il mursalin. Dan bulatan yang diletakkan di atas huruf tambahan ni nombor macam sifar, macam kosong gitu, kosong. Macam jazam di sisi maghribah, lebih kurang lah. Tapi ia nombor sifar yang kecil yang digunakan oleh pakar hisab. Okay. Di sini saya tak silap saya ada berlaku ralat sikit. Ralat dekat buku yang kedua. Dekat cetakan kedua tu, kalau tak silap saya, siapa yang ada cetakan kedua tu, sifar tu, dia sifar tu kosong, tanda macam kosong. Tak tahulah, kita terjemah betul lah. Cuma ada penyemak yang menyemak tu, ditukar sifar tu jadi kuning. Kalau siapa buku mana yang ada tulis kuning tu, tolong padam. Bukan kuning. Tapi sifar tu merujuk daripada kosong. Kita terjemah betul dah. Daripada awal tu, cetakan pertama dah terjemah sifar tu kosong. Kemudian ada penyemak yang seorang tu, wallahualam lah, tiba-tiba dia nak semak juga buku ni, kata Dr. Anas, akhirnya dia rosakkan bahasa dalam tu, kita pun tak cek balik, tiba-tiba sifar tu, padahal maknanya sifir tu sifir, kosong, sifir. Dia pergi terjemah sifir tu jadi kuning. Dalam bahasa Arab, sofr, sod tu kena baca dengan bagian atas, sofr, baru kuning. Kalau sifr, kosong. Kan ada satu apa nama za'faran, safar dalam surah Al-Baqarah kan, Tuhan kata Baqaratun safra ufaqi'un launaha safra, lembu yang warna kuning, tu bau betul kuning. Tak tahulah, tapi yang kalau cetakan ketiga ni insyaallah dah tak ada dah. Kita dah buang dah dia daripada lajnah penyemak, sebab dia memang bukan datang nak menyemak pun, datang nak menyemak je. Tu kita dia bukan main buat iklan ke orang, saya sebagai penyemak, bukan. Bagi kami dia adalah penyemak, bukan penyemak. Jadi dia merosakkan bahasa-bahasa yang ada dalam buku ni, kita buang dia. And then betulkan kalau sifir tu diterjemahkan sebagai kuning, bukan kuning tetapi dia adalah sifar. Sifar kosong. Ustaz, dia tulis sedikit kekuningan yang pudar. Tak ada. Tu terjemahan yang saya salah. Sifat kekuningan pudar tu tak kena. As-sifrul latif. Tengok, kalau tengok yang bahasa Arab, cuba baca yang bahasa Arab. Dia tulis apa? As-sifru ke as-safru ke? Sifru. Dia sifru. Sif berbaris kasrah. Kalau sifru maksudnya sifar. Kalau kuning tu dia kena baca dengan fathah. As-safru. Tak tahulah terjemah pakai Google kot. Terjemah cetakan pertama terjemah betul dah. Memang terjemah betul dah. Tapi lajnah semakan tu dia tak tahu kenapa dia pergi tukar kita punya ni. Sedangkan dalam sejarah pun tak ada bahasa kuning tu pun tak ada. Yang kata Imam Abu Amr ni, Abu Amr Ad-Dani kata bulatan kecil warna merah tu betul. Warna merah tu sungguh. Dairatun sughra bil hamra'in. Bil hamra'i. Hamra' ni merah. Tak apa. Tinggalkan dia dengan dunia dia. Okey, baik. So, apa yang kata kuning tu tolong padam dan gantikan dengan sifat kecil. Sifat kecil. Sifrul latif. Okey, baik. 2, 4, 3. Tanda alif yang tidak disebut ketika wasal tetapi disebut ketika waqaf. Kalau tajuk sebelum ni kita namakan dia sebagai al-alifatus sab'ah, alif yang 7 tu. Okey, baik. Ulama Allah pada masa kini bersepakat meletakkan tanda bujur seperti ini. Nampak dalam kurungan tu. Di atas huruf alif yang disebut ketika waqaf. Artinya kalau waqaf baca 2 harakat lah macam asli. Tetapi digugurkan ketika wasal. Sekiranya ia berada dalam sebelum huruf yang berbaris. Okay. Contohnya macam ana abidum ma'abattum. Wala antum wala ana abidum ma'abattum, contoh. Okay, yang tu kita lalu baca kan surah Al-Qiyah. Ataupun ana khairum minha. Okay, jadi bila sambungnya ana dengan khairun tu, maka
na tu dibaca dengan tanpa harakat. Sebaliknya bila berhenti, maka na tersebut dibaca dengan 2 harakat. Itu antara perkataan-perkataan daripada alif yang sab'ah dari 7. Tapi kalau selepas ada huruf yang sukun, contohnya macam anan nadhirul mubin, ana an-nadhir, maka disambung teruslah. Berhenti baru jadi 2 harakat ana. Tapi kalau sambung, maka disambung terus anan nadhirul mubin. Tak perlu baca dengan anan nadhirul juga, sebab dia ada sabdu dekat atas nun yang kedua. Okey, itu cerita tentang alifatus sab'ah. Okey, baik. Kemudian huruf-huruf kecil. Ni pun penting ni sebenarnya, tapi saya bukan tak nak, saya tak perlu saya rasa masuk dalam-dalam sangat. Saya hanya bagi yang surface dulu. Supaya kita tak terkejut. Bagi yang first, orang kata apa, dia punya mukadimah dulu. Cerita tentang rasm. Okey, rasm, kalau sebut tentang rasmul Quran, rasmul Uthmani, rasmu ni adalah lebih kepada penulisan. Rasmu. Kalau ilmu tentang dabtu, dia panggil dabtun ni lebih kepada tanda baris, tanda sukun, tanda-tanda lah. Bagi yang mana yang lebih macam hamzah wasal dan semua tadi tu, dia panggil sebagai dab, ilmu yang berkaitan dengan dab. Yang ni yang rasmu ni pula ilmu berkaitan tentang huruf, tulisan huruf. Okey, ada satu lagi ilmu dalam Quran ni dipanggil adul ai ataupun ilmu fawasil. Ada sebahagian tempat namakan dengan nama fawasil. Ada sebahagian tempat namakan dengan nama adul ai. Okey, apa makna fawasil atau adul ai ni? Dia adalah ilmu mengira Al-Quran. Tengok dia sampai orang saya dulu pernah satu tahun tu bos ni cerita tentang peribadi lah, ngadu kat seorang ustaz kata tak sangat kata rasa macam bosan tu belajar tentang kira Al-Quran je, nak buat apa nak kira Quran tu dah macam tu, dah nak kira buat apa. Rasa macam apa tujuan kita nak kira, dah termatuk begitu. Ustaz tu kata, jangan kata macam tu, tak baik. Kata, ni semua adalah ilmu-ilmu hasil tinggalan ulama. Kata, tentu nak ceritanya bahawa suatu hari nanti kamu akan appreciate dengan ilmu apa yang kamu belajar ni. Rupanya betul. Sampai sekarang barulah faham. Bila kita baca qiraat, bila kita buka qiraat dan kita baca, ada pula student baca dengan kita dan kita membaca sendiri qiraat, baru kita nampak di mana perbezaan antara mushaf, contohnya macam Madanil Awal yang dipakai oleh Abu Ja'far beza dengan yang dipakai oleh Nafi' Madanil Akhir, kemudian yang dipakai oleh Abu Ibnu Katsir Makkah sama lain, dan dipakai oleh Imam Hamzah. So Imam Hamzah, Imam Kisai, Imam Asim pakai mushaf yang sama Kufah. Imam Abu Amru Al-Hadram, Abu Amru lain pula. Ada Al-Basri, Imam Abu Amru Al-Basri pakai mushaf Basrah, lain pula. Ibnu Amir dengan anak-anak murid dia pakai mushaf daripada Dimashq. Dimashq ni apa nama? Inilah Syria lah, Damsyik. Lain pula. So masing-masing nombor bilangan Al-Quran yang berbeza. Tapi yang paling banyak kita punyalah, itulah mushaf yang dihantar ke Kufah. Iaitulah nombor sebanyak 6236. 6236. Kalau tuan-tuan jumpa mana-mana penceramah masih lagi duk bagi ceramah ayat Quran ada 6666 tu, tolong bagi tahulah. Jangan duk bohong sangat kata. Pergilah buat study dulu sebelum nak ceramah pun. Kata study lah sikit nak ceramah. Duk bawa kalimah 6666 tu buat apa? Itu bukan nombor Quran. Itu nombor ekor dia bagi semalam. So kalau Quran sebenar paling banyak pun Quran disebut mushaf Kufah 6236. Okey, paling sikit 6214. Okey. Baik. Apa cerita kita ni tentang rasmu? Ulama Allah meletakkan huruf-huruf kecil bagi menggantikan huruf-huruf yang digugurkan daripada tulisan berdasarkan kebiasaan orang Arab dalam penulisan pada zaman Nabi. Ini menunjukkan bahawa ia wajib disebut. Okey, contoh macam perkataan Maliki. Okey. Bagi orang Arab ada sebahagian ada terbahagi kepada dua mazhab. Ataupun dua pendapat lah. Ada yang baca Maliki ini pendek, ada yang baca Maliki ini panjang, ada baca Maliki Yaumiddin, ada baca Maliki Yaumiddin. Jadi alif di situ baru je, alif khinjariyah ni, alif sabit ni sebenarnya dia baru je ditulis. Sebelum tu tak ada pun dalam penulisan dulu, alif yang dibuang daripada kalimah tu tak ada pun. Tak ada tulis pun, lah baru dah
Mai zaman Khalil dah barulah letak alif tu. Tapi nak cerita orang Arab, oleh kerana Quran ni bahasa dia, tulisan ni tulisan orang kata apa? Mereka tulisan dia orang. Jadi dia sekali pandang dia tahu dah nak baca panjang atau nak baca pendek. Ada alif atau tak ada alif. Itu yang berlaku kepada kalimah Allah. Kalau kita tengok balik kalimah Allah itu sendiri, dulu-dulu kita duk tulis dalam buku-buku Jawi kita, duk belajar kat sekolah-sekolah rendah dulu, kalimah Allah. Kita tulis alif lam lam ha, kita letak alif dengan tanda sabdu kat atas, betul tak? Betul tak Ustaz Zaini? Betul kan? Macam ni. Orang dulu-dulu tu, dulu-dulu tulis Allah, dia tulis alif, lam, ha, itu buku sabdu, itu letak alif kat atas ni, nampak? Biasa macam tu lah. Bukan kata orang je, frame-frame lambak kita tu, dia buat macam ni. Tapi dalam Quran, bila baca Quran, apa hal dalam Quran? Dia tulis alif, lam, ha, itu ada sabdu, itu dia berbaris ya. Mana poi alif tu? Tiba-tiba jadi nombor 9 kan. Okay. So, memang orang Arab sendiri sedia maklum. Kalimah Allah ni, sebelum datang Rasulullah lagi pun dah memang dibaca panjang. Sebelum kedatangan, maknanya sejak ada orang Arab atas muka bumi ni, sejak mereka kenal Allah itu sebagai Tuhan, sejak itulah mereka sebut Allah itu panjang. Jadi kalimah Allah itu memang tak perlukan alif pun, dan memang akan dibaca secara wajibnya, dibaca secara panjang. Walaupun ia tidak memerlukan alif kat situ. Okay. Tetapi pada kalimah yang yang perlukan ada alif, maka letak alif. Sebab apa? Kalau dia tak letak alif, orang tak baca dia sebagai panjang. Contoh, kalau ini ada dibincang dalam ilmu dhab, dalam ilmu dhabtul Quran ada dibincang. Saya nak tunjuk satu contoh. Ni contoh adalah contoh yang disebut dalam ilmu dhab yang ada dalam Quran. Okey, pakat kadang-kadang tengoklah, boleh tengok Quran surah An-Najmi. Pada surah An-Najmi, juzuk yang ke-27, ini insan lah. Muka surat. Ini apa? Jauh lagi. Maaf lah, Quran saya berat sikit. Ini mesti judul dia. Kat sini lah, kita jauh lah. 500 ni, 500 berapa ni? 26. Muka surat 526. Okey, surah An-Najmi, muka surat 256. Okey, ayat dia kat mana? Ayat yang ke-19. Nampak? Ayat ke-19 ni, cuba tengok saya nak compare dua-dua. Kita ada afara'aitumul lata wal uzza. Okey, nampak afara'aitumul lata wal uzza. Itu kita tengok kalimah Allah kat bawah ni pula. Okey. Kalimah Allah kat bawah. Okey, baik. Ada banyaklah Allah. Kita compare dua ni je. Ada ayat 19 yang dekat, yang paling dekat pun dengan Allah, dengan Al-Lata ni ayat yang ke-23 lah, yang paling dekat pun. Okey. Baik. Apa tadi? Okey, cuba kita tengok dari awal Kalau kita tengok dari awal perkataan Al-Lata dengan Allah ni, tengok mula-mula dia start, saya garis okey, saya garis. Okey. Yang Allah ni kat sini. Okey, bawah dia. Mula-mula dia start dengan hamzah wasal, tengok. Start dengan hamzah wasal. Sama, hamzah wasal juga. Hamzah wasal. Kemudian lam pertama. Lam pertama sama. Lam kedua sama. Atas lam ada alif. Atas alif pula ada apa? Ada sabdu dengan baris. Pun ada sabdu dengan baris ke Allah. Tapi beza dia lepas lam yang kedua tu, Allah tak ada apa-apa, terus kepada ha. Allah tak bubuh alif. Letak alif sebelum ta tu. Adakah, okey, soalan cepu meh nak tanya ni. Nak tanya semua orang yang kat sini lah. Okey, yang boleh mengikut kelas malam ni lah. Yang di awang-awangan tu tak boleh buat apa lah. Adakah kalimah Allah ta ni dibaca dengan Allah ta? Afara'aitumullah wal uzza. Kalau ikutkanlah sama je. Alif lam lam ha, alif lam lam ta. Jadi adakah di Allah ta juga dibaca dengan tafkhim? Afara'aitumullah wal uzza. Yang tu ma anzalallahu biha min sultan. Tu soalan pertama. Siapa nak jawab?
Jawapannya Ada tidak, dengan Ustaz. Tidak, Ustaz. tidak. Ada Untuk Ada dengan okey. lam pada Allah tu adalah lam lafzul jalalah. Itu saja yang terpakai. Mula asal. Semula Ada. jadinya Allah tu. semula jadi Allah. Asalnya. Ada Puan Alina malam ni. Perkataan tu. Saya cukup takut kalau Puan Alina ada. Okey, tak, memang Allah itu sendiri memang orang Arab baca secara tafkhim pada lafzul jalalah. Tapi tu nak cerita, kalimah yang sama, tak ada ubah apa-apa pun. Sama je alif lam lam, cuma yang tu alif lam lam ha. Yang ni alif lam lam ta. Okey, nak tanya soalan kedua. Agak-agaklah pada kalimah Allah ta yang 19 ni, kalau kata tak ada alif, adakah orang akan baca dengan panjang atau pendek? Pendek. Macam pendek, Ustaz. Pendek. Kenapa? Contohlah saya katalah saya buat magic. Tengok, cuba baca. Sebab tak ada Allata. Allata. Bukan nama Dia tak Allah, baca. Ustaz. Allah. Bukan Tapi nama Allah. Allah tak ada buat alif. Macam mana orang boleh baca panjang? Kenapa Allah Dia tak ada tapi dihazafkan sebab orang tahu yang memang kena baca panjang untuk baca mat asli Sebab itu bukan nama Allah, Ustaz. Itu nama untuk Allah. Itu dia ada kena mengena juga Allah dengan tu Allah. Lata tu nama Allah pada orang kafir, Ustaz. bukan Allah tu nama berhala. Bahala. Ya. Lata Uzza dengan Manah. Manah wa Manah tatsalisatul ukhra. Tu semua tiga-tiga ni adalah berhala bagi orang, tapi memang Al-Lata ni pun ada asal usul dia kalau ikut sejarah daripada Allah jugalah. Zaman Nabi Ibrahim dulu kan, Nabi Ibrahim dah perkenalkan Allah dah. Nabi Ismail kan Arab, kahwin orang Arab. Jadi dah kenal dah Allah tu. Kemudian bila tak ada Nabi Ismail, orang-orang duduk kat Mekah tu semua orang kata apa dah terabai, semua hanyut. Sampailah datang Rasulullah SAW. So sepanjang mereka berada dalam kehanyutan tersebut, so mereka masih duk ingat agama tu, ingat lupa macam itulah. Maksudnya tahu Tuhan tu, Tuhan apa? Tuhan Allah tu Allah ta. Jadi Al-Uzza tu pula dia ambil daripada perkataan Al-Aziz. Al-Aziz jadi Al-Uzza. Jadi jadi itu cerita sejarah dia lah. Okey. So nampak? Kalau perkataan Al-Lata ni kalau tak ada alif, orang akan baca Al-Lata. Orang tak baca pun Al-Lata. Nampak tak? Betapa hinanya kalimah Al-Lata ni, kalimah berhala tu, sampai kena letak alif baru orang baca dia panjang. Kalau tak letak alif orang tak baca panjang. Namun betapa tingginya Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa letak alif pun orang tahu nak baca panjang. Nampak? Tu hikmah kita belajar Quran ni, walaupun tapi jangan duk tambah pula alif nanti. Bila tulis sendiri duk tambah alif. Jangan lupa dalam benda tu. Sebab memang Allah di dalam Al-Quran Al-Karim memang tidak ditulis alif padanya. Jadi at least tahulah kenapa di kalimah Allah tak ada alif, kenapa di kalimah Allah ada alif. Tak bezakan dua tu antara Allah dengan Allah. Tapi antara benda yang saya nak share juga, nak bagi tahu Allah ni memang satu-satunya kalimah yang untuk kita lah, untuk Arab tu sendiri lah, memang baca dengan tafkhim. Bukan sebab double lam tak. Ada orang kata kenapa kalimah Allah ni baca dengan tebal. Disebabkan dia ada dua lam. Kalau betul lah dia ada dua lam, saya nak tunjuk satu lagi daripada surah Al-Jumu'ah, muka surat 554. Satu-satunya student saya pernah baca. Saya waktu tu duduk dengar student baca lah, duduk mengaji. Orang kata apa, pagi waktu tu. Orang kata pagi waktu tu. Baru lepas yang mengantuk pula kan. Tiba-tiba dia sampai. Dia baca ayat 11 ni lah. Ayat last surah Al-Jumu'ah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal minallahum. Minallah. Minallah. Allah tebal. Bukan hum. Jadi minallah. Minallahwi. Benda ni tak confuse pun kan? Malam ni tiba-tiba confuse. Confuse pun tak malam ni kan? Minallah. Minallah. Betul perkataan tu. Tak, dia bukan hum. Jadi kalau macam Allahumma, ya betul. Tapi minallah. Jadi minallah. Minallahwi. Lahwi. Allahwi. Macam kau kuat sikit letak bukan. Macam kau kuat sikit. Minallah. Minat tijarah. Minallahwi. Minallahwi. Tahu tak lahwi ni apa makna ada lahwi? Lahwi. Lahwi.
Kena Google. Aduh, lawak. Tapi tengok perkataan al-lahwi tu dia hija sama sebiji macam Allah, sama sejibit. Sejibit. Kalau kita tengok dari Allah tengok daripada awal kat sini sebelah ni kan Allah. Allah ada kat sini, al-lahwi ada kat sini. Alif, lam, ha, alif, lam, ha. Allah kira lebih kurang lah. Cuma sini ada waw Wow, je. bukan mim. Ada waw je. Maka jangan tertipu bahawa ini bukan perkataan Allah, sebaliknya adalah minal lahwi. Jadi nak ceritanya perkataan Allah itu sendiri memang kerana Allah lah dia tebal. Bukan sebabkan dia double lam. Kalau kata kerana double lam lah dia tebal, maka semua perkataan yang ada double lam perlu dibaca tebal. It's not available lah. It's not relevant. Dia bukan kerana Not applicable. applicable. Sekolah Arab. Sekolah orang putih. Kadang-kadang kita tak boleh menyesal, tapi kalau kadang berharap untuk dapat belajar Arab daripada sekolah Arab dulu. Untuk sekarang, untuk masa sekarang. Jadi Ustaz memang bertuah. Okeylah, terima kasih. Not applicable. Betul tak sebut gitu? Okey, tu nak ceritanya. Tidak. Dan satu lagi, adakah sebab kalau kita nak macam nak yakinkan yang ini bukan perkataan Allah, sebab ha tu dia sukun kan? Kalau kita tahu Allahumma tak ada sukun. Allah tak pernah sukun. Kecuali kita sukunkan nak berhenti je. Okey, tak pernah ada Allah tu kalimahnya sukun, kecuali sukunnya arif. Itu maksud dia permainan kan Ustaz? Lahwi, dia daripada lahwan wa la'iban dalam Al-Quran ni, lahwan wa la'iban, benda yang suka ria orang kata apa, benda yang senda gurau. Lahwi ni senda okey, orang kata benda yang buang masa lah, benda yang lara kan. Okey, tu nak ceritanya al-lahwi tidak boleh dibaca tebal dan baca dia minal lahwi. Dia bukan kalimah Allah Bukan. Tu yang kata tadi tu student saya tu, kita tengah mengantuk, tiba-tiba dia baca minal lahwi mengerti dia orang terus segar petang. Terkejut. Ada juga orang boleh baca minal lahwi tu kata tu kena beringatlah. Kita sebagai guru Quran ni, sebagai guru Quran, kalau ada student pastikan jangan menjadi macam saya. Ada student baca lahwi kat sini. Okey, habis cerita tadi. Baik. So ada perkataan yang memang orang Arab tu sendiri memang dia tengok sekali lalu dia tahu nak baca ada alif ke, tak ada alif ke. Jadi itu tak sama macam kita lah. Okey. Kita tengok 3-4 kali pun belum tentu ada alif tak ada alif kan. Itu lain dengan kita. Okay. So banyaklah, antaranya alif. Dia buat contoh lah kat sini Maliki, Al-Kitabu, Wallahi. Semua tak ada tulis alif besar. Semuanya tulis dengan alif Al-Finjariyah. Okay, baik. Nombor 2, ada yang perkataan diletakkan. Mereka meletakkan huruf nun kecil di tempat nun yang digugurkan. Contohnya macam Nunjil Mu'minin dalam surah Al-Anbiya. Dalam mushaf kita pun memang digantikan dengan nun kecil. Ada, boleh tengok nanti. Sebab apa? Kadang-kadang tu ada yang sebab kiraat lain baca nunji. Kita baca nunji. Maka that's why lah kita baca dengan nun sukun dan nun tu available. Applicable pula. Applicable tu dibaca. Minta maaf pula. Tak boleh nak ni lagi, tak boleh nak save lagi. Masih duduk di awang-awangan lagi ni. Okey. Berdasarkan kiraat Asim dan imam-imam kiraat yang bersama dengan, tapi itulah sebenarnya tak kena ni kat sini. Dia kata qiraat Asim sebab kalau Syu'bah sendiri baca nuji. Dia berbeza dengan As baca nunji, Imam Syu'bah baca nuji. Okey. Siapa yang ada mushaf Syu'bah boleh semak dan juga boleh cek kat sini. Okey, baik. Begitu juga dengan tak manna. Tak manna, ada lagi mushaf-mushaf yang lama dulu ditulis dengan nun yang tulis ada 2 nun. Tetapi mushaf yang baru-baru ni semua dah tak ada 2 nun. Satu je nun dan disabdukan nun tersebut. Kemudian diletakkan tanda ismam di atasnya. Okey. Nombor 3. Mereka meletakkan waw kecil di tempat waw yang digugurkan. Contohnya macam Dauda, Mahuriya. Jadi waw tu valid lah. Waw tu dibaca menghormati mat asli di situ. Maka kena baca. Kalau berhenti jadi mat ni lah. Jadi mat arif sukun dan sebagainya. Maka waw di situ valid dan dibaca. Okey. Nombor 4. Mereka juga meletakkan huruf ya yang ditarik dari belakang. Asalnya ya lah, yang macam silah tu. Dan di sini mesti yang dibaca, bukan ya yang untuk silah. Kalau ya untuk silah, ha silah tu lain. Yang ini adalah ya yang memang diletakkan pada huruf selain daripada huruf ha. Contohnya macam
ila fihim ataupun fama atani Allah kalau dibaca secara wasal, maka semua ya di sini perlu dibaca. Mereka juga meletakkan huruf waw dan huruf ya seperti di atas bagi menunjukkan wajib dibaca maksilah. Yang nombor 5 ni barulah merujuk pada yang huruf ha, dhamir ataupun kita panggil maksilah. Terpulanglah kalau dia biasa dia jadi maksilah 2 harakat, kalau sughra, kalau dia ada hamzah dia jadi maksilah kubra. Okey, baik. 2, 4, 5. Cara penandaan huruf yang dibaca berlainan dari apa yang ditulis pun ada juga dalam Quran. Tulis lain, baca lain. Okey, antaranya ulama untuk bersepakat meletakkan bentuk alif hinjariyah di atas huruf waw atau huruf ya tanpa titik bagi menunjukkan ia dibaca dengan alif. Contoh, as-salata, az-zakata. Okey, kena tahu, memang tulis dengan waw, zakah, solah, tulis dengan waw. Tapi atas waw dan atas ya tersebut, atas waw tersebut ada huruf alif di atasnya, maka perlu dibaca dengan alif, jangan baca dengan waw. Okey, busyrakum, ya pun sama juga. Ada yang tulis dengan ya. Yang ini kalau Sa'i dan Hamzah dibaca dengan imalah lah ni. Yang kita dibaca dengan fathah. Baca alif lah maksudnya. Baik. Ada juga perkataan-perkataan yang ditulis dengan huruf lain. Contohnya sad. Tulis sad tapi baca dengan sin. Okey, yang ni secara kita dah baca dari itu sejarah dia di mana orang Arab susah nak sebut huruf sin yang rendah ni sebelum adanya ta yang isti'la dan juga itba' tinggi tu. Maka mereka mengambil sedara sin, itulah sad yang sedara dengan dia sama makhraj dan sebagainya, dan kebetulan sad pula sama pula dengan ta dari segi dia punya sifat dan sebagainya, maka mereka tukar kepada huruf ta oleh sebahagian kabilah lah. Maka ditulis ke dalam Quran memang sad. Cuma kita sebagai yang membaca riwayat Hafs ni kita baca dengan huruf sin kat situ. Kecuali yang kalimah musaytirun ni, maka Imam Hafs boleh baca dua-dua. Namun sad lebih masyhur daripada sin. Okey. Seterusnya, tanda sukun dan izhar. Tadi kita dah cerita dah, tanda sukun tadi ambil daripada perkataan kha, yang diambil daripada perkataan khafif. Ambil kepala kha, buang titik kecil, di mana-mana huruf dalam Al-Quran, kalau ada tanda kepala kha ni, tanda sukun ni, huruf itu perlu dibaca dengan izhar. Huruf itu dibaca dengan izhar. Maknanya, bila kita belajar tajwid ni, kita akan lebih terbuka. Jangan nampak izhar ni nun mati tu je. Orang dah nampak izhar ni nun mati, mim mati tu je izhar. Tak, sebenarnya izhar ni lebih luas daripada apa yang kita sangka sebelum ni. Maka setiap huruf yang mana yang ada tanda sukun ni, tanda khafif ni di atasnya, maka huruf-huruf tersebut perlu dibaca dengan izhar. Sebab apa? Sebab kita tak nak nanti dia baca idgham. Kalau huruf yang tak ada, okey, kita tahulah mesti ada sesuatu yang berlaku. Sama ada dia ikhfa ataupun dia baca dengan idgham ke dalam huruf yang second, yang kedua. Okey. Begitu juga dengan tanwin. Tengok, tanda tanwin ni adalah menunjukkan tanda tanwin yang izhar. Di mana kalau fathah ataupun kasrah, dia punya baris dia selari. Dan kalau kata dhammah, dia letak waw kecil dengan huruf nun yang dakap kepada waw kecil itu tadi. Itu untuk izhar. Okey, seterusnya 246 tanda idgham kamil pula adalah bagaimana ulama Allah meletakkan tanda idgham kamil dengan cara mengosongkan huruf yang pertama. Kemudian diletakkan tasydid pada huruf yang kedua. Kalau idgham itu kamil, maksudnya idgham itu sempurna. Artinya ada 2 huruf tapi dibaca satu sahaja, iaitu huruf yang kedua. Dengan syarat huruf pertama sukun, huruf kedua berbaris. Dan berlaku 3 syarat yang kita dah cerita dulu. Apa dia? Siapa ingat 3 syarat tu? Garulah kepala cepat. Sama ada mutajanisain ke atau mutaqaribain ke mutamasilain ke yang tu. Jangan mutabaidan. Mutawassithah, mughallazah. Janganlah. Kalau mutamathilain confirm, mutamathilain semua je Memang syarat. Kalau kata mutajanisain satu saja yang naqis. Okey. Kalau kata mutaqaribain pula ada yang naqis, ada yang kamil. Tapi dalam itu syarat-syarat idgham lah, syarat-syarat nak jadi idgham. Ada satu lagi dia panggil mutabaidain. Mutabaidain ni maksudnya huruf jauh-jauh, bibir dengan halqum confirm
confirmlah baca izhar. Okey. Baik. So itu tanda idgham yang kamil. Okey. Begitu juga dengan tanwin, dia akan letak sabdu di atas huruf yang kedua. Tanda idgham naqis pula kita dah belajar gitu, dan juga ikhfa sama. Atas huruf pertama kosongkan daripada sebarang tanda, dan atas huruf kedua pula tidak diletakkan tanda tasydid. Itu menunjukkan idgham berlaku, namun idghamnya adalah naqis. Contohnya macam min waliyyin wala nasir, ataupun ahadtu, baca dia to idgham dalam ta tetapi tak habis, Naqis. tak semua. Naqis, betul dia bernama naqis sebab tidak semua sifat yang berada pada huruf ta masuk ke dalam huruf ta. Ada 5 sifat, hanya 4 saja yang masuk dalam ta. Macam yang qablu pula, nun mati bertemu qaf, ini taklah kita kata dia idgham, tapi dia ikhfa. Sebab apa? Nun mati bertemu dengan qaf, kita tahu huruf-huruf ikhfa, kita tahu huruf-huruf idgham. Di situlah cara bagaimana kita nak praktik bacaan kita. Dan akhir sekali tarmihim bihija adalah merupakan ikhfa, yang mim ikhfa syafawi. Okay, baik. Begitu juga untuk tanwin, sama juga. Di atas huruf kedua tidak ada sebarang tanda sabdu. Okay, baik. Tanda iqlab. Tanda iqlab pula kena tahu. Yang mana atas huruf nun adanya huruf mim yang ekornya panjang. Sebab dan mim ni ada 2. Tadi saya lupa nak sebut tentang sin. Sin ada sin satu yang letak atas yang bersutu. Ada lagi satu sin, apa dia? Yang berada di bawah atau sakta. Yang mana satu sakta? Sakta. Ada satu sin lagi yang dipakai untuk sakta. Saya pernah semayang satu masjid itu, dibaca, penuhnya imam tu kehafal. Imam dah baca surah apa ini? Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajas. Aku macam iwajas ni. Aduh, terus sakit perut. Aduh, wujud tak baca ijawas. Kalau baca ijawas, ni ijawas ni, imam ni ijawas. Ni iwajas. Kau macam, apa mana baca iwajas? Baru tahu. Dia kata apa? Sebab ada sikit kata tu, kan sama dia. Dia tolong jawab lagi. Kan yang bersutu tu, kita baca dengan sin, kalau ada sin kat atas. Sama, ada sin kat atas. Habis tu, kau baca Yasin beratus tahun tak baca pula mimar qadinas. Apa? Tu imam baca Yasin beratus tahun campur umur ayah dia lagi kan. Mimar qadina. Baca mimar qadinas tak baca pula. So betapa hancurnya hatiku. So dah kata itu rakaat pertama ke Ustaz? Habislah kalau tak khusyuk lah yang lain nanti. Yalah, dekat pertama kalau tu ada juga imam macam ni rupanya. Dah jahil murakab pula kan. Okeylah. Baik, mim ni ada satu lagi mim yang digunakan untuk waqaf lazim. Tapi bezalah. Mim tu ekornya pendek. Yang waqaf lazim tu. Yang ni ekornya panjang. Yang mana ekor panjang ni digunakan untuk iqlab. Dan apa hikmah guna mim tu adalah di mana nun bila mati bertemu dengan ba memang dibaca huruf mim mati bertemu ba. Okey, bila kata mim tu masa keranalah kita baca dengan hukum sama macam ikhfa syafawi, kena rapat bibir dan sebagainya. Okey, begitu juga untuk tanwin pun juga digantikan yang baris tanwin itu dengan huruf mim kecil. Okey, baik. Tanda imalah kubra, tanda ismam sama juga kita dah cerita hari itu. Kalau Quran yang baharu, kebanyakannya mereka meletakkan tanda sifir yang dalam tu tidak ada ruang, sifir bulat lah atas. Sama ada kalau majroha tu diletakkan kat bawah tu majriha baca dengan imalah. Begitu juga pada tak manna baca dengan ismam, maka diletakkan antara mim dengan nun, di situ diletakkan tanda bulat itu tadi. Ada pun Quran yang lama sebelum ni, kalau sempat lagi jumpa, kalau tu pernah tengok, saya tak tahu saya ada lagi kitab Quran tu. Macam tak rasa. Yang dengan diamond, dia tulis dengan diamond, maksudnya macam tak ada. Dulu ada, dulu saya simpan Quran tu, main lama tak tengok, dah hilang, dah hilang tu dah. Quran saya dia masih buat dengan diamond lagi. Quran apa? Quran Qiraat 10 saya ni masih ada diamond, Quran lama ni. Okey, baik. Ada yang masih ada diamond, ada yang masih ada macam bulat. Bulat tu baru. Okey, bagi tanda tashil. Tanda tashil pula adalah sama juga lebih kurang tanda imalah dan tanda ismam tadi. Maka untuk riwayat Hafs an Asim, kita hanya ada satu saja tempat yang dibaca dengan tashil. Iaitulah ayat 44 surah Fussilat, iaitu bacaan dia
a'jamiyyun wa arabi. Okey, di hamzah yang kedua itu perlu dibaca dengan tashil. Adapun pada 3 kalimah yang az-zakaraini, Allah dan juga al-ana, ketiga-tiga perkataan tu tidak diletakkan tanda tashil. Sebaliknya, kalimah 3 tadi tu diletakkan tanda mad, ataupun dibaca dengan ibdal, baca panjang macam mad lazim 6 harakat. Tapi bagi mereka yang nak baca dengan tashil tidak menjadi masalah. Boleh. Dia boleh baca 2 wajah. Dan ia bukan sahaja untuk imam haus, bahkan untuk semua imam. Untuk semua imam qiraat. Jadi boleh dibaca dengan kedua-dua wajah tersebut. Okey, baik. Ada satu tajuk lagi. Ada permintaan suruh ulang balik tajuk hamzah wasal, ada suruh ulang balik tajuk hamzah qata', ada suruh ulang balik tajuk ra. Okey, saya ingat minggu depan lah kot. Minggu depan lah saya ulang balik tajuk 2 tu. Okey, sekarang ni nak buka kepada soalan lah. Kalau ada soalan apa-apa nak tanya, silakan. Okey ke belajar buku ni? Happy tak? Kau rasa macam tak ada apa-apa improvement, sama je. Ya Allah, Ustaz. Dapat yang masa pertama tu dia bahasa Arab, Ustaz, buku tu. Kan? Betul, Jadi betul. ada diperkenalkan pada kami dalam bahasa Arab. Kami pun nulislah, cuba Syekh tu cakap, kita tulislah bahasa Melayu. Sekali bila tengok ada bahasa Malaysia, memang terus beli, Ustaz. Itu pun penuh jenuh. Ni nak cerita sejarah dia lah. Okey, Dr. Anas tu sendiri sebagai orang yang bertanggungjawab bermasuk kita Dr. Aiman ke Malaysia ni berkontainer berkotak-kotak dia letaknya kat universiti tu. Saya dapat lah yang buku dia warna hijau buku tepi tu kan. Macam buku Tok Kadi Aziz Sattar masa Haji Bakir nak kahwin tu, kekurangan buku tu. So cerita dia cari seluruh universiti. Pergi universiti UKM, pergi UM, pergi UIA, tanya siapa nak tolong terjemah buku ni. Dia orang siap letak rega. Kalau ikutkan UTNM, dia panggil apa? ITNM, Institut Terjemahan Negara Malaysia yang ada kat Wang Samadi. Dia orang kira kata, kalau ikut ITNM ni mau 13,000 bayaran dia ni. Dia orang Dr. Anas berpening kepala, biar botol 13,000 terjemah. Yalah, memang ikut harga semasa lah. Kalau betul nak terjemah yang betul efisien, komprehensif lah, betul lah. Tiba-tiba dia dah pening lah, tak tahu nak tarik siapa dah. Sebab bila dia nampak benda ni ada manfaat untuk rakyat Melayu ni, untuk orang Malaysia. Maka jumpalah dengan satu orang budak, tak tahu budak tu seorang budak gemuk, tak buat kerja apa-apa kan. So tiba-tiba nak buat percuma. Tiba-tiba budak gemuk tu setuju pula nak tolong terjemah kan. Rezeki tu, Ustaz. Rezeki. Ramai orang kalau kita buku tu yang paling mudah sekali nak digunakan sebagai rujukan, Ustaz. Tapi masa awal-awal tu tak ada siapa nak. Tak ada siapa nak. Bahkan ambil masa yang sangat lama. Tengah malam duk buat lagi tiang. Masa tu bukan kata terjemah biasa je tau. Terjemah sekali dengan kalau perkataan tu bahasa Arab, kena tulis balik bahasa Arab. Kalau color merah, kena letak color merah. Kalau hijau, kena letak color hijau. Punyalah sadis waktu tu. Nak terjemah payahnya pakai word ni. Satu. Sampailah 6 ke 7 bulan kot. Barulah. Budak tu nama Nur Zamin kan, Ustaz? Dia nama sama rupa lagi. Ya Allah, tu memang Alhamdulillah. InsyaAllah kami doakan Ustaz. setiap saat Ustaz habiskan masa untuk nak terjemahkan tu. InsyaAllah siapa-siapa yang belajar ni, semoga Ustaz dapat dia punya ganjaran yang terbaik dan Allah janjikan surga Firdaus untuk Ustaz. Amin. Amin, Ustaz. Amin. Amin. Mama ada mana ni? Ada, Ustaz. Kalau mama ada. Ada Yati jangan macam rahsia. Okey lah. Ustaz, buku tu buat jadi rujukan dekat masjid kita ni, ada satu imam tu, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So kekal low profile lah. Di mana-mana saja. Okey lah. So semoga itu pun bila dah masuk cetakan ketiga ni, ada lagi benda tak puas hati. Sakitnya hati kita macam dah cetak dah keluar dah. Tengok baca balik, aduh ada lagi salah silap je. Kita kalau tak nak langsung ada silap. Ada lagi ni, yang ketiga ni pun ada banyak silap lagi. Especially ujung-ujung tu. Macam tertinggal lagi tu. So insyaAllah lah kalau ada rezeki untuk nak cetakan keempat, ataupun mungkin tak cetak kot yang keempat, kita lebih kepada nak fokus sekarang ni kepada mukadimah.
nak siapkan terjemah Muqaddimah Jazariyah ni, so lepas ni kalau ada rezeki, pula silap saya sebenarnya lambat sangat. Kalau kata saya dah siapkan kitab Muqaddimah Jazariyah tu, habis je kelas kita tajwid musawwar kita ni, boleh terus masuk kitab Muqaddimah Jazariyah. Tak payah, Subhanallah. tak payah apa duk fikir-fikir tak payah nak mengajar tajuk pelik-pelik kan. Ada je Muqaddimah Jazariyah tu. Lagilah padu kan, lagilah rasa macam yang orang kata apa, yang betul-betul apa selepas lawan tu, yang betul-betul kekal kuat je boleh berada dalam kelas tu. Bukan macam memang payah nak terima. Memang saya ambil masa setahun lebih. Ni pun tak siap-siap lagi. Sebab memang banyak. Memang Tufatul Hafal. Mungkin dia pendek sikit ke Ustaz tak buat? Tufatul Hafal. Tufatul Hafal dia lah. Sebab ni memang permintaan Dr. Aiman sendiri. Dr. Aiman sendiri yang syarah kitab Muqaddimah ni. Betul, dia ada buku dia tapi semua bahasa Arab tak adalah kita nak terbeli. InsyaAllah. Allah bagi saya rajin. Tu cerita dia. Sebenarnya doa bagi saya rajin. Amin ya Allah. Hadir. Dia punya motivasinya untuk dapat ni. InsyaAllah. M tu kuat sangat. Macam nak tidur je kerja. Banyak sangat tidur tu yang badan besar. So, jadi insyaAllah lah. So, insyaAllah saya rasa saya jangka minggu depan kita boleh habis ikut kitab ni. So kita jumpa minggu depan. Mungkin 1 minggu lagi yang minggu ketiga nanti tu saya tak ada. Saya ada urusan dekat luar negara. Luar negara. Cuma minggu satu lagi tu ada dah balik dah insyaAllah. Okay. Ala kulli hal, kita mohon banyak-banyak kepada Allah SWT agar memberkati segala ilmu yang kita belajar ni, dan juga kita juga mampu untuk menyampaikan pula kepada orang-orang lain insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadha nu'ala quma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la yattabi'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak, minta maaf telah silap, ampun semua. Jumpa lagi, kita tangguh dulu program kita malam ni dengan tasbih kafarah.